Semua hari ini Ustazah akan bagi penerangan kepada kamu berkenaan dengan tajuk fiqah pengurusan jenazah, iaitu kewajipan terhadap jenazah. Unit yang kedua Ustazah akan bagi penerangan ya. Unit yang kedua. Okey, kita tengok. Okey, kewajipan terhadap jenazah ni kamu boleh nampak dalam dalil yang di dalam unit yang pertama, dalam tu Rasulullah SAW ada bersabda ada 4 cara yang kita perlu lakukan terhadap jenazah. Yang pertama, kita kena buat apa? Kita kena mandikan jenazah tersebut. Yang kedua, kita kena mengafankan jenazah. Setelah selesai mengafankan jenazah, kita kena melakukan solat ke atas jenazah. Dan yang akhir sekali, kita kena mengebumikan jenazah. Keempat-empat ini adalah perkara wajib yang kita perlu lakukan terhadap jenazah seorang yang beragama Islam. Yang pertama, kita kena memandikan jenazah. Apa maksudnya memandikan jenazah? Maksudnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membersihkan jenazah dan memuliakan jenazah tersebut. Kita nak bersihkan badan jenazah itu daripada kekotoran dan juga najis. Tujuannya untuk memuliakan jenazah tersebut juga. Itu adalah tujuan memandikan jenazah. Okey, semua ni adalah peralatan yang digunakan untuk mandi jenazah. Air mutlak, putik kapas ni digunakan untuk korek telinga ke, hidung, tempat-tempat yang kita tak boleh nak guna jari. Kita guna putik kapas. Dan kapas ni kapas ni pula kita guna untuk tutup lubang-lubang yang keluarkan, contoh macam waktu memandikan jenazah terkeluar darah kot hidung ke, terkeluar najis yang tidak berhenti kot dubur. Kita kapas ni lah kegunaan kapasnya. Gayung dan baldi ni kita nak bubuh ni air-air yang digunakan untuk disiram ke atas jenazah. Yang seterusnya sabun ni pun digunakan untuk mandi. Yang ni sarung tangan dan apron plastik ni digunakan sebab kita nak sapu-sapu badan jenazah nanti. Dan air daun bidara ni digunakan kerana ada dalam hadis Rasulullah menyuruh kita menyiram jenazah menggunakan air daun bidara. Okey, dan juga serbuk cendana untuk bagi jenazah itu wangi. Okey, kita tengok kaifiat ataupun cara-cara untuk memandikan jenazah. Kaifiat ni maksudnya cara-cara lah. Okey. Okey, perkara pertama yang kita perlu lakukan terhadap jenazah adalah kita kena meletakkan jenazah di tempat yang tinggi supaya mudah untuk kita mandikan jenazah dan juga supaya air yang kotor itu boleh mengalir keluar ke bawah. Okey, lepas tu kita pastikan aurat jenazah ditutup. Okey, kalau bagi lelaki memang kita akan buka semua pakaian, buka segala-gala benda, tapi kita kena tutup aurat jenazah tersebut. Bagi lelaki, kita tutup dengan kain pelikat daripada pusat hingga ke lutut macam dalam gambar ni. Kalau bagi perempuan, jenazah perempuan boleh kita tutup daripada atas ni yang boleh menutup bahagian atas sehingga ke bawah. Kita mandikan jenazah dalam keadaan aurat mereka tertutup. Okey, kita masukkan air lah ke bawah tu, tapi badan mereka di cover, aurat-aurat mereka ditutup lah menggunakan kain pelikat ataupun kain batik. Okey, tengok waktu sembahyang jenazah, waktu nak mandikan jenazah pun kita masih jaga aurat jenazah sebagai tanda menghormati. Jadi apa lagi alasan kita sebagai orang yang hidup kan nak menjaga aurat, betul tak? Okey, yang ketiga kita kena buat apa? Tekan perut jenazah untuk keluarkan najis dan kekotoran. Apa tujuannya ni? Supaya nanti waktu nak kafankan nanti dan juga waktu nak kebumikan nanti untuk mengelakkan jenazah berbau busuk. Kita tekan jenazah tersebut, tekan perut jenazah tersebut. Okey. Dan yang keempat, kita bersihkan seluruh tubuh jenazah dari najis dan sebarang benda yang menghalang air. Daripada hujung kepala hingga hujung kaki, kita bersihkan badan daripada apa-apa perkara, tak kira lah apa-apa perkara pun yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Kita kena buat benda tu nah. Okey, yang seterusnya kita bersihkan gigi, lubang hidung, telinga, sela-sela kukunya. Gigi ni selalunya kita guna kain lah. Kita sapu gigi tu untuk membuang segala najis dan kekotoran. Dan lubang hidung, telinga ni, sela-sela ni selalunya kita menggunakan putik kapas sebab benda tu kecil kan, mudah untuk kita
cuci menggunakan putih kapas. Seterusnya, jenazah diwudukkan dengan sempurna. Macam mana kamu buat wuduk untuk orang yang hidup, macam tu jugalah kamu buat untuk jenazah. Dan seterusnya, berniat ketika memandikan jenazah. Macam mana ni ada? Nawaitul ghusla al-wajiba li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Lepas tu kita siram tubuh jenazah dengan air yang bercampur daun bidara dan sabun. Okey, air bercampur daun bidara ni, ini memang ada dalam hadis Rasulullah pernah kata seeloknya kita gunakan siram jenazah itu dengan menggunakan tiga kali, kita siram 3 kali ataupun 5 kali siram jenazah itu dengan air daun bidara. Okey, setelah itu kita bilas tubuh jenazah dengan air dan last kali kita mandikan jenazah dengan air yang bercampur kapur parus. Ini tujuan dia untuk menghilangkan bau busuk pada jenazah. Ini adalah step untuk memandikan jenazah. Okey, yang seterusnya adalah mengafankan jenazah. Setelah mandikan jenazah, kita kena kafankan jenazah. Maksudnya apa? Menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Tujuannya apa? Menutup aurat jenazah. Kamu tengok, waktu mati pun Islam masih menjaga aurat jenazah. Jadi, apa alasan kita lagi yang orang yang hidup ni? Mati pun kita jaga aurat, yang hidup lagi lah kita kena jaga aurat, betul tak? Kan? Okey. Ini adalah antara peralatan untuk mengafankan jenazah. Yang pertama, kain putih. Ini yang paling penting sekali kerana ini yang akan kita gunakan untuk menutup badan jenazah. Gunting ni pula digunakan untuk potong kain putih ni lah. Dan seterusnya, kapas ni untuk kita tutup badan jenazah. Dan serbuk cendana ni adalah serbuk yang kita guna untuk tabur di atas kapas ataupun kain putih supaya badan jenazah berbau wangi. Okey, macam mana cara untuk mengafankan jenazah? Ada dua, yang jenazah lelaki dan juga jenazah perempuan. Bagi jenazah lelaki, afdal dikafankan dengan 3 helai kain. Okey, 3 helai kain. Manakala bagi jenazah perempuan pula afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Kenapa berbeza ni? Supaya kita nampak perbezaan antara jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Dan juga kerana Islam ni dia nak jaga orang perempuan. Orang perempuan kan ada banyak benda nak menjaga aurat orang perempuan kan. Sebab tu lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. 5 helai perempuan tu macam mana? Satu lapisan digunakan sebagai baju untuk menutup bahagian tubuh. Satu lapisan lagi untuk menutup bahagian antara pusat hingga lutut, dijadikan seperti kain. Satu lapisan lagi untuk tudung, iaitu untuk menutup bahagian kepala. Dan lagi 2 lapisan adalah untuk menutup seluruh tubuh. Lagi 2 lapisan ni sama macam yang lelaki punya. Okey, yang bagi lelaki pula, setiap lapisan kain dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Ini adalah cara mengafankan jenazah bagi lelaki dan juga jenazah perempuan. Kita tengok macam mana potongan kain untuk jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Okay, contoh susunan kain kafan jenazah, kita tengok untuk lelaki dahulu. Lelaki macam mana kita nak susun kain kafan jenazah? Yang pertama, ini adalah helaian yang pertama. Lelaki tiga helai kan tadi, ini helaian yang pertama. Lepas tu kita letak helaian yang kedua. Kita tindalan ni, saya buat macam ni nak bagi kamu nampak helaian tu. Ni helaian yang kedua. Okey, kemudian untuk helaian yang ketiga, ada setengah orang dia letak helaian yang bentuk macam ni juga yang sama. Dan ada setengah dia buat dalam bentuk macam ni. Yang pertama dia letak, ni dijadikan serban. Serban untuk balut kepala jenazah. Dan yang seterusnya, ini macam baju. Baju ni kita potong petak macam ni dan buat lubang dekat tengah supaya nanti jenazah dimasukkan di tengah-tengah ni, dan yang atas ni dia akan lipat ke bawah. Kiranya dia akan jadi macam baju lah, sarung. Benda ni akan disarung kepada jenazah, dia jadi macam baju. Okey, yang ni adalah helaian yang ketiga. Jadi cukuplah tiga helai yang afdal untuk lelaki. Dan untuk perempuan pula, yang pertama sama macam lelaki. Kita buat yang ni, yang pertama. Dan yang kedua pun sama macam tu, yang kedua. Dan yang ketiga adalah baju. Baju yang disarungkan sama macam lelaki tadi. Perempuan akan masuk kepala kat sini dan akan diturunkan, dijadikan macam baju sarung. Yang seterusnya ini
Yang ni yang ketiga. Yang ni yang keempat. Helaian yang keempat. Yang ni adalah untuk dijadikan tudung. Dan yang ini adalah helaian yang kelima. Ini adalah untuk perempuan. Okey, kadang-kadang yang untuk lelaki ada yang helaian yang ketiga ni, yang baju sarung ni dia pakaikan jubah sahaja. Dan yang perempuan ada juga dipakaikan telekung, ada setengah yang buat macam tu. Okey, yang ni yang kita belajar lah. Okey. Disebabkan kita tak boleh nak buat amali mengafankan untuk pengurusan jenazah ni. Jadi saya tunjukkan macam mana nak buat cara untuk mengafankan jenazah melalui slide ya. Okey, kamu tengok betul-betul ya. Dan sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu penyediaan kain kafan jenazah ni seelok-eloknya dibuat sebelum mandikan jenazah. Kerana apa? Supaya nanti bila jenazah dah siap mandi, boleh diletakkan terus dan dibalutkan terus jenazah tu. Jadi tak perlulah nak kena tunggu pula nanti jenazah dibiar lama di luar kan. Tak elok lah. Seeloknya kita kalau dah mandikan jenazah, kita nak kafankan terus. Jadi penyediaan kain kafan semua tu semua dah kita kena siapkan sebelum mandikan jenazah. Okay, kita tengok macam mana nak sediakan kain kafan. Macam mana nak balut jenazah tu. Okay, mula-mula kita letakkan ni. Ini adalah tali ikatan yang digunakan untuk balut jenazah. Tali ikatan ni hanyalah sementara ya. Sebab nanti bila dikebumikan, tali ikatan ni akan dibuka. Ni sekadar untuk pegang balutan jenazah tu sebelum sampai ke tanah kubur. Okay. Lepas dah letak tali ikatan ni, yang ni selalunya 5 lah. Ada yang buat 3 tapi kebiasaannya 5 sebab yang ni untuk kepala, hujung kepala, dada, pinggul, lutut dan juga hujung kaki. Okay, lepas tu kita letak lapisan yang pertama. Lepas tu kita letak pula lapisan yang kedua. Setelah letak lapisan yang kedua, kita letak lapisan yang ketiga. Macam tadi, serban dan juga untuk baju. Lepas dah selesai, kita akan letak pula kapas. Kapas ni apa tujuannya? Untuk tutup badan belakang badan jenazah. Okey, lepas tu kita akan letak sebuk cendana yang tadi kamu tengok tadi. Sebuk cendana tujuannya apa? Wangi dan juga untuk menghilangkan bau busuk jenazah. Okey. Dah letak sebuk cendana, barulah kita letakkan jenazah di atas kapas ni. Okey, lepas dah letak jenazah, kita balut pula jenazah dengan kapas lagi satu. Kita balut badan jenazah dan juga di sekeliling kepala juga. Kita tutup kepala jenazah tadi, dah tutup dengan serban. Okay, kita ikat serban ni dekat kepala jenazah. Dan kemudian kita tutup seluruh tubuh jenazah menggunakan kapas kecuali bahagian muka. Muka kita tak kacau. Kita letak kat sini sampai ke hujung kaki. Kapas ni kita letak sampai ke hujung kaki. Okay. Lepas dah selesai, barulah kita ambil kain yang ni, yang nak disarungkan sebagai baju tu, kita tarik, tutup badan jenazah. Okey. Ini cara dia, okey. Okey, setelah selesai, kamu boleh tengok dekat sini. Setelah selesai dah cover semua, barulah kita mula balut jenazah. Okey, lipat kain kafan dari kanan ke kiri bermula dari bahagian muka. Kita balut kat sini. Lepas tu diakhiri dengan melipat kain kafan ke bawah kaki ke bahagian kiri. Okey, kita masukkan dekat bawah. Masukkan di bawah jenazah. Tengok, lipat dan masukkan ke bahagian belakang jenazah. Lepas dah selesai ni, barulah kita mula di sebelah kanan. Tapi lepas dah kafankan jenazah ni, okey, biasaannya kita akan biar bahagian muka dibuka sebelum dikebumikan. Sebelum disolatkan, kita akan biar bahagian muka dibuka bertujuan untuk bagi waris-waris dan ahli keluarga tengok buat kali terakhir sebelum kita solat dan kebumikan. Ini adalah cara-cara untuk mengafankan jenazah. Kemudian bila dah balut, bila dah selesai tengok semua, barulah kita tutup muka dan kita ikat di bahagian atas, dada, pinggul, lutut dan juga bawah. Okey. Lepas dah selesai tu, barulah kita teruskan dengan untuk melakukan solat jenazah. Okey. Step yang ketiga adalah menyembahyangkan jenazah. Apa maksud menyembahyangkan jenazah? Maksudnya solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat yang tertentu. Kaifiat apa tadi susah kata? Kaifiat adalah cara. Maksudnya solat yang dilakukan dengan cara-cara yang tertentu. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak doakan jenazah supaya dia dapat rahmat dan juga mendapat kasih sayang dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tujuan untuk melakukan solat jenazah ke atas jenazah.
Tengok macam mana kaifiyat cara-cara melakukan solat jenazah. Atau kita ringkaskan sebagai rukun solat jenazah lah. Apa itu rukun solat jenazah? Okey, yang pertama sekali apabila kita nak lakukan solat jenazah, yang pertama sekali berdiri tegak memang betul. Yang seterusnya kita buat niat. Niat dia macam mana? Okey, ada 4 jenis niat dalam Islam gabungkan. Okey, kalau untuk jenazah lelaki, kita baca usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhal kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk jenazah perempuan pula, kita baca usalli ala hadhil mayyiti. Kita tukar kat sini, hadhil mayyiti. Kalau untuk, dan seterusnya sambunglah sampai ke belakang sama. Kalau untuk kanak-kanak lelaki, kita tukar usalli ala hadzal mayyitat tifli. Kita tukar kat sini mayyitat tifli. Kita tukar kat sini dan belakang sama sahaja. Okey, kalau jenazah kanak-kanak perempuan pula, usalli ala hadhil mayyitati tiflati 4 takbiratin fardhal kifayati makmuman imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat. Yang pertama, niat. Okey, yang kedua, kita takbir kali pertama. Ini adalah takbiratul ihram. Ini dikira sebagai takbir kali pertama. Yang seterusnya, kita baca Al-Fatihah macam biasa. Al-Fatihah. Okey. Yang seterusnya, kita takbir pula kali yang kedua. Lepas tu, setelah takbir kali kedua, kita baca salawat ke atas Nabi sama seperti tahiyat akhir. Salawat Ibrahimiyah tu lah. Salawat ke atas Nabi. Macam mana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu adalah salawat yang dibaca selepas takbir yang kedua. Lepas tu, kita baca pula takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga, kita dikehendaki membaca doa untuk jenazah, iaitu bunyinya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ataupun ni adalah untuk jenazah lelaki, ataupun Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ni adalah untuk jenazah perempuan. Kalau jenazah lelaki baca yang ni, jenazah perempuan kamu baca yang ni. Lepas habis baca doa untuk jenazah, kita takbir kali keempat dan last kali kita memberi salam. Okey. Solat jenazah ni tak ada rukuk tak ada rukuk sujud, semuanya berdiri. Okey, ingat semua ada 9 rukun semuanya ni. Okey, ingat semua ni sekali nah. Okey, dalam solat ni ada berapa takbir? Ada 4. Takbir 1, 2, 3 dan 4. Okey, ingat Okey. Ini adalah perkara sunat. Perkara sunat ni yang tadi semua yang wajib kita buat. Perkara sunat membaca doa selepas takbir yang keempat. Selepas takbir yang wajib adalah kita baca selepas takbir yang ketiga. Tapi selepas takbir keempat disunatkan. Macam mana bunyinya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Maksudnya, ya Allah, janganlah kamu menghalang kami dari mendapat pahalanya dan janganlah kami difitnah selepas kematiannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Ini adalah perkara sunat. Selepas sunat membaca doa selepas takbir yang keempat. Ingatlah beza yang wajib baca doa selepas takbir yang ketiga. Okey, sunat baca doa selepas takbir yang keempat. Okey, macam mana kedudukan solat jenazah? Ada beza dia beza kedudukan solat jenazah untuk lelaki dan perempuan. Kita tengok dulu untuk jenazah lelaki. Tengok imam berdiri setentang kepala jenazah. Kepala jenazah di sebelah kiri. Imam ni adalah jenazah lelaki. Kepala jenazah ni duduk di sebelah kiri imam. Okey. Tengok ni. Ini adalah lelaki. Boleh beza Kalau untuk jenazah perempuan pula, imam berdiri setentang pinggul jenazah. Kepala jenazah di sebelah kanan, imam. Lelaki di sebelah kiri dan betul-betul sama dengan imam. Manakala untuk perempuan pula, imam berdiri di pinggul jenazah dan kepala di sebelah kanan imam. Okey, manakala kalau untuk jenazah yang ramai, imam berdiri macam ni. Yang ini adalah jenazah
kanak-kanak perempuan dan ini adalah jenazah perempuan. Ini jenazah kanak-kanak lelaki dan ini adalah jenazah lelaki. Macam ni kedudukannya. Yang perempuan di pinggul dan lelaki di kepala. Okey, kalau jenazah tu ada mix lelaki dan perempuan, campur lelaki dan perempuan, ni macam kedudukan dia. Imam berdiri betul-betul di pinggul tetapi jenazah lelaki di sebelah kepala di sebelah kiri imam dan jenazah perempuan kepala di sebelah kanan imam. Kenapa kita buat macam ni? Supaya kita dapat bezakan yang mana satu jenazah lelaki dan juga yang mana satu jenazah perempuan. Ini adalah cara kedudukan jenazah ketika solat jenazah. Okey, setelah kita lakukan solat, kita kena buat apa yang last sekali? Kita kena mengebumikan jenazah. Apa maksud dia? Mengebumikan jenazah dalam tanah dengan kaifiat yang betul, dengan cara yang betul. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menghalang bau yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, tidak dimakan binatang buas, supaya tidak dimakan binatang buas. Itu adalah tujuannya. Okey, macam mana kita nak mengendalikan jenazah? Apa yang pertama, sunat didahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Disunatkan kita hulurkan kepala dulu kalau nak masukkan ke dalam kubur. Lepas tu, sunat orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca. Okey, ini kepada orang yang duduk kat dalam tu, yang duduk kat dalam kubur yang nak sambut jenazah daripada atas tu, disunatkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini dibaca waktu dia nak letakkan jenazah ke dalam kubur. Okey, wajib diletakkan jenazah di rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Kamu tengok ni contoh dia. Okey, rusuk kanan berada di bawah, kiblat belah sini. Ni kedudukan ya. Okey, macam saya kata tadi, ni bahagian muka dibuka dan tali kain kafan ni, tali pengikat hendaklah dibuka. Okey, dan di belakang, selalunya di belakang jenazah ni akan diletak gumpalan-gumpalan tanah supaya nak tahan dia, supaya dia tak terbalik. Okey, itu adalah ketiga. Lepas tu, kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar binatang buas. Dan yang sunat malah lebih sempurna kubur yang luas, panjang dan dalam. Kalau orang boleh masuk dalam tu, maksud dia kamu boleh bayang betapa dalamnya kubur kita tu kan. Okey, disunatkan dan lebih elok kalau kubur tu luas dan lebih panjang. Dan juga dalam untuk mengelakkan daripada binatang buas. Okey, ini adalah contoh macam mana nak mengendalikan jenazah. Okey, yang akhir sekali kita tengok jenis kubur. Ada dua, iaitu lahat dan juga syak. Lahat ni apa? Liang lahat dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah keras. Contoh dia macam mana? Kamu tengok ni. Ini adalah liang lahat. Liang lahat ni adalah liang lahat tapi kita buat di sisi kubur. Di dinding kubur. Yang ni dipanggil lahat. Okey, ni daripada atas lah. Ni tempat untuk kita masukkan jenazah. Okey, kita masukkan jenazah ke sini dan kita letakkan jenazah di tepi ni. Okey, ni adalah jenazah ya. Jenazah. Ni adalah jenazah. Jenazah diletakkan di sini. Manakala syak adalah liang kubur dibuat secara syak, iaitu lubang di tengah-tengah bahagian kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir. Okey, keadaan ni dibuat sekiranya tanah lembut dan berpasir. Okey, jenazah dimasukkan daripada atas ni dan kita letak di sini. Di tengah. Liang kubur tu kita buat dekat tengah. Yang tadi dibuat di sisi kan. Yang ni kita buat dekat tengah. Dan kita letakkan jenazah di sini. Ni jenazah. Okey, dan kita tutup dengan papan. Okey. Sebelum kita kebumikannya, kita timbus dengan tanah. Okey, ini adalah lahat dan juga syak. Okey, boleh beza yang satu di sisi dan satu di bawah. Okey, itu adalah jenis-jenis kubur. Okey, setakat itu sahaja untuk perbincangan kita dalam tajuk unit yang kedua ini. Saya harap sedikit sebanyak ia memberi manfaat kepada kamu semua dan kamu semua dapat mempraktikkan dalam kehidupan kamu. Okey, sahaja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.